Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat sama-sama kita berkumpul pada minggu ini dalam siri kelas mingguan pengajian kitab kita. Baik, kita sambung kita punya pengajian tentang mandi jenazah pada tengah-tengah tu yang dan disunatkan yang kedua dan yang ketiganya, maknanya jirusan yang kedua dan jirusan yang ketiga. Tu cerita, senang faham ya. Awal tiap-tiap daripada keduanya itu dengan air daun bidara atau umpamanya. Okey, disunatkan. Jirusan yang kedua, jirusan yang ketiga, sunat kita gunakan air daun bidara atau umpamanya. Dan yang keduanya dengan air benar, menghilangkan dia. Maknanya apa? Lepas kita jurus air daun bidara, lepas tu kata dia baru kita guna air biasa. Tak kisahlah sebab ni benda sunat ya. Mana-mana pun tak apa. Yang kita bertekak pula bab ni. Dan yang ketiganya dengan air benar ditaruhkan padanya sedikit daripada kapur barus. Ni biasanya yang last lah ya. Siraman yang last tu kan tahu kapur barus ya, untuk wangikan badan. Dan wajib meratakan mandi hingga barang yang zahir daripada faraj perempuan yang janda, tak kala duduknya atas dua kakinya dan bawah kilfah yang kulub, sama maksud ya, kilfah kulub sama. Maka hendaklah dibukakan dia dan basuh barang yang di bawahnya jika mudah. Dan jika kesukaran, maka padanya tafsil. Jika suci barang yang di bawahnya ditayamum akan dia, ganti daripadanya. Dan jika najis, maka jangan tayamum akan dia, bahkan ditanamkan dia dengan tiada sembahyang, seperti orang yang faqidut tuhurain, atas barang yang diketahui dikata oleh Syekh Ramli. Kerana syarat tayamum menghilangkan najis dahulu, dan kata Syekh Ibn Hajar ditayamum akan dia kerana darurat, dan sayugianya kita ditaklid akan perkataan Syekh Ibn Hajar ini kerana ditanamkan mayat dengan tiada sembahyang itu ketiadaan hormat bagi mayat. Oh, panjang lah dia cerita sama macam kita mandi hadas. Senang faham. Hak mana patut kena air, kena air. Jadi kata Ustaz Saidrus, kawasan yang air boleh sampai, kena bagi sampai. Itu senang faham. Jadi yang dia kata tayamum tadi kalau dengan sebab darurah. Faqidut tahurain ini maknanya orang yang ada masalah dari sudut tuhurnya, periodnya mungkin keluar sepanjang masa. Dah mandi pun keluar darah lagi, darah period lah. Sebab ni cerita perempuan. Okey. Ketika itu kata dua pandangan. Suatu pandangan Syekh Ramli kata kita terus kapan tanam, tak payah semayang pasal nak buat ke masjid sebab ada darah dah keluar. Kata Ibn Hajar tak boleh. Pandangan kedua, tak ada hormat pada jenazah. Jadi sekarang kita ada teknologi moden, boleh keringkan darah tu. Kita ada alat dia, kita ada dia punya teknologi yang mungkin apa-apa yang boleh keringkan darah tadi, jadi kita boleh semayang dan boleh kebumikan. Jadi maknanya di sini tuan-tuan dan puan, hakikatnya tayamum jenazah ni yang darurat baru tayamum yang terbakar contohnya. Nak mandi tak boleh sebab dah bakar, jadi pakai tayamum. Kalau yang bom hancur, kawan saya kagak tu dalam perang tu, dia di Bosnia di mana dia pergi tu, pakai perui ke tu, ambil debu bersih, pakai Kedah kata perui, saya tak tahu nak kata guna istilah ni, kita tabur dalam apa nama atas daging hak kumpul, mana boleh mandi dah.
Sebab dah hancur. Jadi maknanya ganti sebab darurat. Itu yang bahagian yang terlibat kenalah. Ya? Sebab dia cerita sini untuk perempuan, sebab mungkin ada ialah masalah rahim perempuan ni, kemaluan mungkin ada berlipat-lipat sebagainya tu, yang tu kena cuci bagi habis. Tu maksud situ ya. Baik. Bermula sekurang-kurang kapan itu bukan. Bermula mayat yang uzur memandikan dia sebab ketiadaan air atau umpamanya seperti terbakar. Jika mandikan dia nescaya hancur, maka hendaklah ditayamumkan dia. Ni macam saya cerita tadilah. Ya. Jadi tayamum ni bukan nanti kita sapu tak tabur pun tak apa dah, sebab dah hancur bakar. Ya. Ini kes yang melibatkan keuzuran atau aksiden, pecah kepala ke apa kan. Ada abang ipar saya tu, dia jurulatih payung terjun tentera komando. Jadi ada satu budak latihan tu terjun tak kena, jatuh. Hancur. Jadi dia kata dia kutip bohlam bekas plastik hitam tu kan. Kutip tinggi, pakai ibu kaki. Payung tak buka ke macam mana. Jadi dia pungut tu, jadi jenazah tu dia tahu tak ni lah. Pakai pasir, debu, tayamum, tak boleh nak basuh sebab dah hancur habis. Tali perut semua keluar. Ni yang jatuh sebab payung tak buka. Biasalah risiko nak buat macam mana. Nasib masing-masing lah kan. Tu nak ceritanya memang berlaku pun. Tempat-tempat kita memang dah berlaku. Darurat begitu ya. Jadi di situ kita panggil tayamum. Kita kena guna kaedah tayamum. Tak boleh nak basuh dah. Tak boleh nak mandikan dia dah. Baik. Bermula sekurang-kurangnya kapan? Ni kita masuk lepas mandi, cerita mengkafankan jenazah. Bermula sekurang-kurangnya kapan itu satu kain yang menutup sekalian badannya, sama ada laki-laki atau perempuan. Ni cerita sekurang-kurangnya. Jangan kita pakai yang ni sebab kita ada duit beli lebih. Ni sekurang-kurangnya. Dan yang akmalnya bagi laki-laki 3 lapis kain. Tiap-tiap satu tu meliputi akan badannya. Inilah yang afdal pada laki-laki. Nampak? Bagi jenazah laki-laki kita guna 3 helai kain putih lah. Macam biasalah kita duk tengok kan, orang duk kapan jenazah tu. Afdal. Maka jika ditambahkan baju dan serban, tiada makruh, tetapi khilaful aula. Kan setengah orang dia buat jubah kan, dia pakaikan, yang tu tak makruh, maksudnya tidak ada masalah. Khilaful aula, ada pandangan-pandangan yang utamakan boleh buat begitu, sebab dia bukan baju yang ni, daripada kain putih tu juga dipotong macam jubah tu kan, nak pakaikan dia, tiada masalah ya. Boleh buat begitu. Ada yang balut gitu je. Dan yang akmalnya pada perempuan dan khunsa 5 kain, 5 helai lah. Perempuan lebih sikit, iaitu sepinggang dan baju dan tutup kepalanya. Ada belaka lah ya, dengan nak kata kain tudung tu tak lah, tapi macam tu lah lebih kurang. Dan 2 lapis kain panjang inilah yang afdalnya daripada menyimpankan atas 3 lapis kain jua pada perempuan. Yang 3 sama tu sama, tambah lagi 2, kemudian siap kalau nak buat baju buatlah, nak buat tempat tutup kepala pun buatlah ya, sebab untuk perempuan. Okey, habis itu nah. Mana lepas kapan semua kita mula nak belajar cara sembahyang mayat. Ni hak jenis tak nak mayat hak saya cerita dia pergi rokok ni. Ada menantu muak mertua dia mati tuan-tuan. Bila takbir kedua dia pergi rokok. Tak mengaku kata dia tu bodoh. Dia kata ini muak mertua aku patut hormat. Dia tak kata dia tu bodoh. Ni ada berlaku tuan-tuan, hak jenis jahil. Tak mengaji. Nak kata malu dia kata gitu. Ya, baik. Sebab yang ni pun saya tengok ramai juga yang dia main ikut-ikut dan gitu kan. Okey, kita mengaji betul-betul hari ni cara sembahyang. 7 perkara
Ni rukun Mana tak buat rukun ni batal lah. Pertama, niat. Maka lafaznya seperti usolli ala hadzal mayyitil hadiri fardu kifayatin arba'un takbiratin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Baik. Di sini dia ada perubahan lafaz ya. Saya sentuh sikit supaya kita jelas di sini. Usolli ala hadzal mayyitil hadiri. Ini dalam kitab ni lah ya. Sampai habis lah. Okey, baik. Dia tambah perkataan hadir kerana ada di sana kita semayang mayat gaib. Tapi jangan orang sebut, sebab orang sebut ini je. Kalau lelaki, kalau perempuan kita tukar hazihil mayyitati. Jadi clear. Ni lagi terang kot no. Ni lagi terang. Ni tak pun nampak ni. Kalau perempuan kita tambah hazihi al-mayyitati. Mayyitati. Maknanya ini jenazah laki-laki. Ini jenazah perempuan. Baik. Kalau al-hadiri dia akan tambah al-hadirati. Sebab dia perempuan. Cuma yang ni tak baca tak apa kalau kita tahu mayat tu duduk depan kita. Tapi kalau mayat yang gaib kena sebut hadzal mayyitil ghaibi. Tu kena sebut. Yang gaib kena sebut. Sebab mayat tak ada depan kita. Mungkin mayat jatuh kapal ke kan. Macam dia orang semayang gaib yang mas dulu kan 370 apa tu ya. Yang tu jadi maknanya kalau yang gaib kena sebut. Yang hadir ni sebut tak apa, tak sebut tak apa. Sebab mayat kita nampak depan kita. Baik. Kalau kanak-kanak dia tukar pula ni. Ya, kaedah dia. Okey, kalau kanak-kanak laki-laki hadzal mayyiti as-sabiyyi. Kalau kanak perempuan hadzihil mayyitatis sabiyati. Sabi ni kanak-kanak lah. Baik. Katakanlah kita nak ambil masa panjang, Tok Imam dah takbir kedua dah kan. Niat ni rukun. Jadi niat Melayu lah dalam hati. Jangan tuan-tuan ambil masa duk hafal benda ni. Hafal tu sekarang, time law ni. Nah, lepas kelas ni hafal. Besok kalau orang umum kata ni hari ni mayat budak sekolah rendah tahun 3 mati lemah ke apa contoh. Maka kita yang makmum ni tahu dah Tok Imam dah umum atau bila dah umum, Cik Nahar dah umum dah. Jenazah hari ni sekian-sekian orang. Jadi yang kita yang mengaji hari ni lafaz faham macam ni lah. Kalau kanak-kanak hadzal mayyitis sabiyyi. Kalau kanak-kanak perempuan hadzil mayyitis sabiyati. Yang lain sama. Arba'at takbiratin sama. Kalau jenazah dewasa lelaki hadzal mayyiti, perempuan hadzil mayyitati. Hadiri dengan hadirat ini tak apa. Nak sebut tak apa, tak sebut tak apa sebab dah confirm jenazah depan kita. Tapi kalau gaib kena sebut. Hadzal mayyitil ghaibi, hadzil mayyitatil ghaibati. Faham maksud saya? Faham boleh nampak ya? Saya ulang balik. Pasal duduk pening dah tu. Baik. Bagus soalan dia. Cik, saya nak ulang ini dulu sebelum saya sentuh yang tu. Saya ulang balik. Selalu kita yang mungkin yang tak belajar, dia pakai yang ni je lah. Siapa depan dia ke, siapa yang jadi mayat, dia tak kira dah. Dia berdaya yang ni je lah. Boleh juga. Cuma kita nak ta'yin, kita nak khususkan jenazah tadi siapa. Jadi, kalau lelaki dewasa, usalli ala hadzal mayyiti. Arba'at takbiratin. Nak sebut ni pun tak apa, tak sebut tak apa. Tapi kalau gaib kena sebut. Mayat gaib kena sebut. Kalau jenazah perempuan, usalli ala hazihil
mayitati. Kalau lelaki kanak-kanak, hadzal mayyitis sabiyyi. Kalau lelaki, kalau kanak-kanak perempuan, hadzil mayyitis sabiyati. Baik, kalau dua orang, kita belajar bahasa Arab yang kita dah habis dulu kan. Tuan-tuan mengaji tak? Okey, mufrad, musanna, jamak ada mengaji tak? Dua orang nak sebut lagu mana? Kalau mayit seorang, dua. Mayita ni. So Arab ambil ilmu tu lah letak. Hai, macam mana ni mengaji dah? Ustaz pakai Jordan balik mai dah. Jadi cuma perubahan dari sudut lafaz, kita dah mengaji hadza ni. Ingat balik kan? Kan? Hazihi, hatani, haulai semua tu kan? Jadi kalau lelaki hazaini. Sebab ada ala, tak boleh baca hazani, kena tukar hazaini. Dia kena baca dengan baris bawah. Nakirah. Ya, nakirah kena baca dengan kasrah. Ala hazainil mayitaini. Kalau perempuan, hatainil mayitataini. Memang tergeliat lidah, tapi jangan berlakulah yang dia dua orang tu. Kalau ramai, haulai. Kalau jantan tina, haulai. Dia kira ada dua. Mereka berdua. Nampak nak? Jadi tuan-tuan, kebiasaan kita seorang jaranglah berlaku serentak. Melainkan di Mekah sana tu lainlah. Takat ni Putra Belana, kadang-kadang dua orang pun pukul 11 mayang seorang, pukul 1 mayang seorang, jarang bertembung. Sebab isunya kita nak gali kubur tak dan. Cerita yang unik satu lagi tu, unit perkebumian. Dia nak, bukan senang. Allah tak apalah, ada jentolak tu mungkin masa tu dicepatkan sikit. Jadi apa yang kita ngaji bahasa Arab sekarang pun nak pakai tau. Ni praktikalnya kat sini. Bila kita ingat hadza ni sampai habis, kemudian hazihi, hatani, haulai, kan, huwa, huma, hum, hiya semua tu, nak pakai waktu ni lah. Jadi untuk kita yang biasa awam ni, memadai kita faham yang ni cukup dah untuk single. Okey, untuk single seorang. Sebab biasa imam akan maklum kalau Ustaz Uzaifah dia akan beritahu kalau keadaan, kalau kanak-kanak dia akan beritahu lah. Biasa imam bertugas, dia tahu, dia akan maklumkan. Okey, jadi mulai hari ni mungkin tuan-tuan boleh hafal lah ya. Hadzal mayyiti, hadzil mayyitati, hadzal mayyitis sabiyyi, hadzil mayyitati sabiyati. Ini untuk kanak-kanak lelaki, ini untuk kanak-kanak perempuan. Ya. Tengok pengumuman lah. Selalu dia akan, bila kata as-salatul jamiah ataupun as-salatu ala mayit ataupun salatul janazah. Kalau ramai haulai. Jadi kalau gamak susah nak sebut Arab, tuan-tuan niat Melayu lah. Sebab dia lafaz niat macam kita semayang biasa lah. Duk pening buat apa? Jangan duk pening sangat. Cuma saya mengajak atas dasar ilmu, kita beritahu lah. Tapi kita, anak mayang kita orang Melayu, cara Melayu, Cina, cara dia Cina. Dia pun bukan boleh sebut dengan elok pun. Tambah orang asli lagi, payah nak sebut. Dah kita ni, kalau kita duk tak, saya bimbang pada risiko daripada sebut salah lafaz ni, biar niat Melayu lah hati, selesai masalah. Kan? Duk puluh-puluh sebut ni salah lafaz. Doa kat lain dapat orang lain. Nanya mayat tadi. Kita nak mayang untuk dia. Nampak baik. Apa kita tengok lagi? Baik. Insya-Allah. Okey, lafaz niat. Okey, saja aku semayang atas mayat yang hadir ini fardu kifayah 4 rakaat, 4 takbir imam atau makmum kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Dan tiada wajib ditakyinkan namanya atau umpamanya. Tak payah sebut nama dia lah. Tak kena sebut ala Omar, ala Zaid. Tak comel lah. Cukup sekali itu ya. Dia kata tak payah takyin. Pada mayat yang hadir, maka jika ditakyinkan dia seperti si Zaid ataupun atau laki-laki padahal tiada ia. Tak ada. Pipi sebut nama Zaid, bukan mayat Zaid pun, orang lain sebagainya. Maka kes begini dan tersalah pada takyinnya seperti nyata mayat itu si umat atau perempuan, tiada sah sembahyangnya. Nampak? Sebab tu dia tak payah takyin nama orang. Dia sebut macam ni sudah. Kok-kok lah member rapat kita apa sebut nama dia. So tak payah.
Ada kata tak sampai tahap tu tak payah takyin, maknanya kita cukup sebut yang ini saja, sebut yang ini saja. Maka jika diisyarat kepadanya seperti katanya sahaja aku sembahyang atas si Zaid ini, maka nyata si Umar sah sembahyangnya. Kalau dudukkan teks lelaki, makna kita ingat Zaid, rupanya Umar tersalah sangka, dikira sah, tapi tak payah sebut nama lah. Setakat ni tak ada ulama ustaz ajak sebut nama orang tu, kecuali bila tahlil kan, khusus kita sebut nama kan, khususan ila arwah siapa. Kalau macam orang yang baca doa tu tak tahu siapa, dia akan sebut arwahi manijtama'na hahuna, maknanya roh-roh siapa-siapa yang ada dalam majlis ni, roh depa lah, roh orang yang si mati. Biasa kami akan sebut macam tu lah. Kalau ada nama lagi bagus, kita sebut khusus ila ruhi marhum siapa, kalau marhumah siapa, perempuan. Itu perkhususan dalam tahlil kita sebutlah. Mana nampak perkhususan sampai pahala kepada yang kita sebut nama. Baik. Yang keduanya, berdiri bagi yang kuasa. Jadi maknanya sembahyang jenazah boleh duduk kalau siapa yang tak berdiri, atas kerusi lah. Duduk atas kerusi. Dan ketiganya, 4 takbir dengan takbiratul ihram. Dia sembahyang jenazah mesti 4 takbir. Ada pandangan ulama kata 5 boleh, tak termasuk takbiratul ihram. Ini pandangan ulama. Jadi kita jangan esok bila tengok ada imam baca takbir 5, kita pergi marah imam tu. Dia ada kaul, saya dah baca kitab yang mana ada pandangan kata tiada salah kalau takbir sampai 5, sebab dia kira yang ihram dia tak kira, dia kira yang 4 selepas tu. Tapi majoriti ulama 4 takbir sahaja. Jumhur ulama 4 takbir termasuk takbiratul ihram. Dan keempatnya membaca Fatihah. Bila Fatihah kita baca ni? Selepas takbir yang pertama. Kebanyakan solat jenazah jarang dibaca doa iftitah. Selepas takbir terus Fatihah. Kebanyakannya, terus baca Fatihah. Tuan-tuan baca bagian sempurnanya, jangan laju sangat. Macam kita baca tadi tu okey, tapi janganlah kuat. Maknanya perlahan, sederhana, tapi biar betul, tertib. Sebab apa? Pahala bukan senang nak ambil kat si mati tadi tu. Sumbangan terakhir kita sebelum dia ditanam. Baik. Dan kelimanya, selawat atas Nabi SAW sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Ini kalau malah benar lah kan. Bila selawat? Selepas takbir yang kedua, Allahu Akbar, kita pun selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kalau malah sangatlah. Ini cerita orang malah. Dan akmalnya salawat Ibrahimiyah, iaitu salawat yang kita baca pada tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu paling afdal. Kita baca selawat pada rakaat yang kedua. Pada takbir yang kedua. Selepas takbir kedua. Tapi kalau tak sempat, baca yang pendek lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ke boleh. Cuma dia kata sini yang afdal. Yang afdal. Dan keenamnya, doa bagi mayat sekurang-kurangnya Allahumma ghfir lahu. Ni selepas takbir yang ketiga. Sebab dalam kitab ni tak tulis takbir apa, jadi saya ajarlah. Selepas takbir ketiga kita baca doa kepada jenazah. Kalau jenazah tu laki-laki, Allahumma ghfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha. Ramai Allahumma ghfir lahum. Kemudian nak tambah warhamhum mu'afihin wa'afu'ahum wa kinuzulhum sampai habis tu terpulang. Tak ada masalah. Dia bagi ni yang paling ringkas ataupun yang paling malah ataupun yang paling kita tak ada ilmu sangat, cukup sekat tu. Allahumma ghfir lahu. Tapi nampak tu kedekut sangatlah kita kan. Orang meninggal, apa salah kita bagi yang terbaik untuk dia. Tu doakan, ya Allah ampunkanlah baginya. Lahu tu baginya. Nya siapa? Nya mayat tadi. Nya jenazah tadi. Sebab itu kalau dapat tambahlah. Paling common pun Allahumma ghfir lahu
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey, dah cukup dah tu. Allah bagi rahmat kat dia, Allah maafkan dia, Allah sayang dia, Allah ampunkan dia. Ada 4 benda yang kita minta Allah buat. Allah perkenankan kepada mayat tadi. Baik. Dan yang akmalnya, ni panjang, saya pun tak hafal doa ni. Mungkin tok-tok guru pondok mungkin hafal. Kita buat sekadar yang ni je lah. Kita baca sama-sama ya, ambil berkat. Tak ada baris tu, tuan-tuan kena buat baris saya baca. Tapi dah mengaji Arab belaka, tak ada masalah bab baris ni. Mantap belaka. Allahumma inna hadha abduka wa bnu abidika kharaja min ruhid dunya was'atiha, bukan wasi'atiha wa mahbubihi wa ibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqiyata ka'an yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Okey, itu satu doa. Sampai itu satu doa. Kemudian dia sambung pula doa yang kedua. Kena faham ya? Sampai minna tu satu doa. Kemudian sambung doa kedua. Allahumma innahu nuzila bika wa anta khairun manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghinan an azabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu. Okey, ni doa yang kedua. Stop sampai sini. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu walaqihi birahmatika ridhaka waqihi fitnatal qabri wa adzabihi wafsah lahu fi qabrihi wa jafal ardi an jambihi walaqihi birahmatika al-amna min azabika hatta tab'athuhu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, itu doa yang ditulis oleh tok guru kita dalam kitab. Jadi maknanya kalau nak buat baca tak apa, nak ambil teks baca pun tak apa. Okey, sebab benda tu boleh. Cumanya kalau tak mampu kita baca yang atas tu dah memadai. Yang penting ada doa untuk si mayat. Baik, dan memadalah pada kanak-kanak mendoakan bagi dua ibu bapanya seperti dibacanya. Okey, ini kes kalau yang meninggal mak bapak kita, walaupun dia tulis sini kanak-kanak, tapi kalau kita mana kita masih ada mak ayah meninggal, jadi kita boleh baca doa ni. Okey, cuba lihat, mari kita tengok. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan
wa zukhran wa 'izzatan wa syafi'an wa saqlan bihi mawazinuhuma wa afrigh as-sabra ala qulubihima wa la taftannihima ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Baik. Ini doa kalau melibatkan mak ayah kita. Kalau kita yang jadi imam lah. Kan sebab kita ikut imam baca. Afwan, kita boleh baca, sorry, ini dalam konteks semayang, ingatkan doa lepas semayang. Jadi kita boleh baca yang panjang, tapi bergantung kepada imam, takut imam takbir cepat. Jangan kita terlepas pula rukun. Jadi ini semua doa boleh dibaca, tak ada masalah. Hanya doa yang masyhur di kalangan ulama yang tadilah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dan boleh tambah lagi wa akrim nuzulhu wasi' madkhalahu sampai habis. Baik. Dan disunat dibaca kemudian daripada takbir yang keempat. Yang ni hukumnya sunat dibaca selepas takbir keempat. Ada setengah imam lepas takbir keempat dia terus bagi salam. Dia tak baca. Jangan pelik tuan-tuan. Itu hanya sunat. Ada imam dia baca, ada imam dia tak baca. Jadi kita yang ikut, kita jangan pelik sebab itu hanya sunat. Bukan rukun. Yang rukun yang tadi. Yang doa selepas takbir yang ketiga. Sekarang lepas takbir keempat dihukumkan sunat dibacakan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa filana wa lahu. Boleh sambung wal ikhwan allazi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina sampai habis. Jadi sekurang-kurangnya sampai situ dah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa filana wa lahu. Nak baca boleh, tak baca boleh, ia hanya sunat. Bila sunat ni elok baca pahala dapat. Kalau tak baca tak dapat apa. Baca. Ya, kalau tak hafal, tolong hafal. Pendek je tu pun. Cuma ubahlah ya kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Kalau jenazah perempuan. Ya, yang tulis kat sini adalah laki-laki. Jadi yang mengajar Arab perempuan, biasa kalau dia mengajar Arab, dia tukarlah dhamir tu kepada ha. Hu tu kepada ha. Hu tu laki-laki, ha perempuan. Ajruhu pahalanya lelaki, ajraha pahalanya untuk perempuan. Ini kaedah bahasa Arab. Baik. Dan ketujuhnya memberi salam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi, dan tiada disunatkan wabarakatuhu atas yang muktamad. Maknanya bagi salam sembahyang jenazah ni Assalamualaikum warahmatullahi, sama lah macam yang fardu pun. Wabarakatuh tak payah. Ya. Setakat tu saja boleh. Baik. Dan sah sembahyang atas kubur lain daripada Nabi. Okey, maknanya kubur selain daripada kubur Nabi sah sembahyang. Ini kes yang datang lambat. Maknanya katalah kalau di kampung-kampung kita panggil orang datang sembahyang jenazah, tiba-tiba van tu rosak apa, dia orang datang lambat, kita dah tanam dah, maka dia boleh sembahyang atas kubur. Atas kubur tu tak apa lagi, boleh sembahyang lagi, sah sembahyang. Jangan kita nampak pelik pula. Tu nak cerita tu, benda tu boleh dibuat. Okey tuan-tuan ya. Jangan bila tengok nanti ada jemaah, yalah kadang-kadang tetamu jauh datang lambat, tak sempat, tapi dia ada ilmu, dia pun hampa tika ataupun dia berdiri atas tu je lah sebab tak payah rokok, dia pun Allahu Akbar. Kita lihat, jangan kita kata jangan sesat ya, dia boleh sembahyang atas kubur. Sebab mungkin tak sempat tadi, boleh. Kita jangan nampak pelik sebab kita dah mengaji hari ni. Saya tak mau benda ni nanti akan timbul masalah kan. Biasalah zaman sekarang diviralkan jalan sesat yang baru, sembahyang atas kubur, dia pun ambil gambar takbir, orang main kat masjid main atas kubur. Jangan dia sembahyang jenazah tu ya, dia tidak sembahyang fardu, dia sembahyang jenazah. Maknanya boleh, dalam kitab ni dia tulis boleh sembahyang atas kubur, sah. Kecuali kubur Nabi tak boleh. Dan jika kemudian daripada hancur mayat sekalipun, sama ada ditanamkan dia dahulu daripada sembahyang atasnya atau kemudian daripadanya,
dan tiada mengapa berhubungan dengan najis pada kubur yang dibongkar akan dia, kerana bahawasanya ia seperti pecah mayat, dan iaitu tiada menegah akan sah sembahyang atasnya. Jadi maknanya sembahyang atas kubur tadi walaupun ada najis dikira sah, tak ada masalah. Kubur ada tanah kan, ada taik ke apa kan, tak ada sejadah, mayang gitu je, dikirakan sah. Sama ada mayat tu dah tanam hancur lebur ke apa, tak ada masalah, apa nak sembahyang, cuma jangan buat je lah, hukumnya sah. Bagi yang belum sembahyang lah, katakanlah contoh gini, dia ada anak duduk Mesir kan, macam sahabat kita arwah Januar kan anaknya Mesir, bila dia minta saya tak bagi tunggu, saya kata segerakan sebab darah duk keluar apa, jadi kita tak nak ambil risiko tu, jadi nak tunggu anak daripada Mesir balik lambat. Ini contoh-contoh. Katakanlah dah tanam semua, anak esok baru sampai, maka anak tadi dia boleh pergi semayang di kubur ayah dia, mayang mayat jenazah. Kalau ikutlah kitab ni tak ada masalah, sah mayang. Faham ya? Cuma orang jangan buatlah sebab dah disemayangkan, melainkan kalau tak disemayangkan lagi, tak ada orang yang boleh semayangkan jenazah, tu dah nampak hukum fardu kifayah dah tak boleh, dah terlepas tu, dah tak terlepas tu. Sebab tu jenis jenazah ni dikira hukum fardu kifayah, seorang boleh buat, yang lain tak dosa lah. Tapi bila tak ada langsung orang putar belana ni yang tahu, maka berdosa semua. Okey, tu hukum, disebut hukum. Baik. Dan sah sembahyang atas mayat yang ghaib daripada negeri, dan jika kurang daripada masafah al-qasri, jarak qasar, dan pada lain daripada pihak kiblat, dan yang sembahyang itu berhadap kiblat sekalipun. Maknanya ini cerita sembahyang ghaib yang kita sebut lafaz tadi. Walaupun jaraknya itu tak semestinya jauh daripada dua mahalah, tak sampai pun tak apa. Contoh, biasa orang buat untuk orang alim je lah. Orang biasa orang jangan sembahyang ghaib ni. Dulu kita pernah sembahyang ghaib, saya tak tahu masjid kita ada buat ke tidak. Kalau kami di UAE dulu kerap kita buat. Bila dengar Syekh Al-Ghazali meninggal, ulama besar tahu dah meninggal, tahu dah dikemukakan time bila, tengok waktu Malaysia betul dah meninggal, maka kita di Malaysia buat solat jenazah ghaib. Okey, biasa kita buat untuk orang alim, ulama-ulama hebat. Kita buatlah, setakat orang cokok-cokok ni orang tak pandang. Itu untungnya ulama-ulama ya. Ilmunya itu orang hormat, orang ihtiram, beri penghormatan. Sampai dia mati pun orang sembahyang, satu dunia sembahyang kat dia. Saya kita pernah buat di Malaysia pun ada buat bila arahan Jabatan Agama so buat, kita buat. Biasa peluang begini untuk orang yang hebat-hebat je lah ya. Maka kita yang tak hebat ni apa boleh kita buat? Kita kena buat di dunia lah. Ibadat kita banyak-banyak supaya kalau orang tak sembahyang ghaib kat kita pun, memadai orang yang sembahyang hadir kat kita pun, mudah-mudahan pahala tu dah dapat menampung kita punya sisa-sisa kejahatan yang ada ke dosa yang ada dapat cover balik. Mudah-mudahan itu kita haraplah. Ya. Saya kurang arif dari sudut berapa lama tu, tapi yang setakat saya tahu dia tak lebih 7 hari kot. Mengira tempoh pengumuman dalam keadaan tak ada media zaman dulu. Zaman sekarang ni sebuah hukum dia berubah. Sebab apa? Sekarang dah ada WhatsApp semua, mungkin 3 hari. Yang ni kena rujuk melalui fatwa lah. Sebab kita bercakap sekarang ni dari isu kita punya maklumat dah tersebar cepat sekarang ni. Berlaku dekat mana dunia pun sekejap je sampai kat kita. Kan? Jadi transformasi maklumat tu cepat. Bila cepat mungkin hukum tadi boleh berubah. Yang ni kena rujuk pihak yang Majlis Agama ataupun Jabatan Fatwa. Sebab yang boleh keluar benda ni fatwa. Ataupun ulama-ulama yang muktabar. Yang lebih alim lah. Mufti layak. Konteks Malaysia tentang kena mufti. Okey. Melainkan kalau dah ada dalam kitab lain yang mentionkan tentang berapa tempoh
yang dikira sebagai layak atau boleh kita tunaikan solat jenazah gaib. Berapa lama selepas kematian. Sebab dalam kitab kita dia tak bagi detail. Ni untuk asas kan, fahamlah, untuk asas saja. Kalau kita nak pergi detail besok, Al-Fiqhul ala Mazhabil Arba'ah tu, Dr. Wabah Zuhaili, yang tu detail 4 mazhab terus. Mana tahu tuan-tuan, besok kalau dah habis kitab ni, kalau kita nak mengaji kitab Arab yang tu, tak ada masalah ya warga mas. Kalau rasa nak ni, kita tak ada kitab Arab. Tapi kena cari kamus lah semua. Saya pun nak cari kamus juga, bukan semua faham pun. Tu kalau nak canggih tahap universiti lah. Tak habis mengaji pun. Melainkan di Azhar yang ambil bidang syariah, kena khatam kitab ni. Tambah yang ambil Al-Fiqhul, yang ambil Fiqh 4 mazhab, lagi kena khatam. Ada seorang yang saya pergi Yala baru ni tuan, Dr. Hassan, PhD dalam bidang fiqh. Dia buat tesis tentang fiqh dari sudut mazhab Hanafi kot. Dia orang Syafi'i, tapi dia buat tajuk tu. Kita tengok tebal dia punya tesis dia, PhD dia. Dapat first class degree, King Saud University. Dia anak Malaysia, anak Melayu lah, sebab dia sebelah sana kan. Anak Melayu yang mendapat first class degree doktor, tajuk perbandingan agama, tapi fokus mazhab yang bukan mazhab dia. Maknanya dia Syafi'i, tapi dia amat alim, arif tentang mazhab Hanafi. Bila berhujah dengan doktor-doktor tu, dia dapat bawa dalil sampai doktor tu memang orang-orang petani, orang pondok-pondok ni tuan-tuan, dia punya kitab nahwu hebat. Bila hujah di sudut baris, doktor-doktor kat depan tak boleh jawab. Sebab orang Arab ni terror ilmu, tapi sudut bahasa dia lemah. Dia bukan pandai bab lurah. Kan kalau kita baca, kan kita belajar jar majrur, kan baca baris atas, baris bawah apa semua tu kan. Pondok-pondok aja. Sebab tu orang kita pergi sana, kalau bab baris baca salah, dia boleh tegur Tok Arab. Tok Arab main bedai je baris. Tu di sudut nahwu. Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil grammar lah. Kan kita belajar grammar tu. Tata bahasa Inggeris. Serupa dengan Arab juga. Jadi Dr. Hassan saya jumpa ni yang tengah duk buat Asian Islamic University ni, dia memang terror dalam mazhab Hanafi, tesisnya dalam tajuk tu. Ni hebat ni. Orang Syafi'i tapi buat kajian mazhab lain. Buat hukum syariat ni tak kat dia je. Buat nikah kahwin semua. Dia arif bab tu. Baik. Dan sah semayang atas kubur dan gaib daripada negeri itu. Okey, dah habis tu artinya. Ada ia daripada ahli fardunya waktu matinya, dengan bahawa ada ia pada ketika itu muslim, lagi mukallaf, lagi suci daripada haid. Ni kau nak mayang apa ni atas kubur tadi lah habis itu. Okey. Bermula sekurang-kurang kubur satu lubang menegah akan bau, dan daripada dibongkar oleh binatang yang buas. Ini cerita berapa luas kubur. Kitab hanya sebut janji lubang tu boleh masukkan jasad, jenazah, dan tak ada bau, hilang bau. Sebab bau manusia ni cukup kuat berbanding bau binatang. Siapa yang dalam polis yang pernah bahagian forensik, dia diajar untuk bau mayat. Okey, dia hidu tahu dah ini bau mayat, bau manusia lah, bukan bau binatang. Yang polis forensik dia tahu. Okay. Saya pernah pergi buat lawatan di forensik dekat Ceras tu, dia ada ya, tak polis tu, unit forensik. Okay. Jadi dia ajar je bau cukup kuat. Jadi bila cukup kuat, perlu ditanam dalam lubang yang dapat hindar daripada bau. Sebab manusia ni cukup busuk bau dia, pemakanan kita dia bau busuk. Okey. Kat mana dah? Okey. Oleh dan daripada dibongkar oleh binatang yang buas. Takut binatang buas lah. Sama ada harimau ke apa ke. Dan akmalnya dalam
seperanjang, seperunjung. Seperunjung, saya tak faham istilah seperunjung ni ya. Mungkin gamaknya ni kot. Kira kalau ukur jasad kita tu, dia akan lebih agak-agak lah dia punya lebar tu. Dan liang lahat itu afdal daripada syak jika hari ni kita jumpa bahasa yang pening ya. Saya baca banyak kali saya tak faham. Bukan tak faham, takat tu saya kata menatang apa takan ni. Rujuk kamus tak jumpa. Okey. Dia kalau tuan-tuan senang faham dia punya ni, tuan-tuan ingat tak filem P.Ramlee? Bila si Hajiz kata, Sudin, itu rumah sewa kau cakap dulu tu kosong lagi tak? Ingat tak? Rumah tu dia kata, dia tak besar sangat, dia punya panjang 7 kaki, dia kata. Lebar pun 7 kaki, tinggi pun 7 kaki, dia kata. Ada 7, ada lebar, yang Sudin marah tu, panjang. Itu kubur. Itulah luas kubur. Maknanya Sudin dah beritahu dah. Ya? Kepada kita, kepada kita dalam filem P.Ramlee tu. Keluasan. Maknanya mungkin dia dah tengok lah. Dialog tu walaupun kita kata kelakar, sebenarnya ada unsur-unsur ilmu di situ. Nak gambarkan keluasan kubur itu mungkin panjang 7 kaki, lebar dan panjang 7 kaki. Lebar mungkin tak sampai lah, mungkin 3 kaki. Tinggi tu. Begitu. Baik. Ikut saiz lah, ikut saiz kita lah ya. Dan wajib dibaringkan mayat atas lambungnya dan afdalnya atas lambungnya yang kanan. Macam biasa ya, kita terbalikkan jenazah dalam liang lahat tadi. Ada liang lahat tu jenis tepi. Dia 2 jenis liang lahat ni orang buat. Ada hak jenis sini, ada hak jenis dia tambah sikit dalam ni, letak tutup. Biasa yang orang besar-besar ya, istana-istana raja-raja, dia pakai yang tengah ni, dia tak pakai tepi. Kalau hak kita ni, kita korek tepi sikit kan, kita buah papan baru tanam. Jadi sekarang ni tukang pacak batu nisan tu, dia pacak sini. Masalahnya kawan duduk sini, sebab tu kena anjak sikit batu nisan tu. Kita kambus kat sini kan, pacak sini. Lepas tu bila doa mau pakai duduk atas dia semua, sedangkan dia duduk tepi ni. Jadi kena faham ya, siapa yang ni tengok kedudukan tu betul-betul. Melainkan kalau betul dia buat liang lahat kat tengah. Kalau liang lahat tepi ni, biasa kalau setakat dia selalu tengok kat Malaysia ni, sinilah, kecuali raja-raja semua dia buat tengah. Sebab dia pakai tali turun tu, pakai terus situ lah. Tak apalah, dia orang besar-besar pasal rakyat doa apa semua doa kan. Jadi kalau sini kedudukan batu nisan kena ubahlah sikit, walaupun sini agak sini, so tepikan sedikit, agak-agak ruang tu kita tahu bahawa jenazah kat sini, dan dia menghadap kiblat, lambung kanan, macam kita tidur tu lah. Itu yang dikatakan dalam kitab tadi ni. Mana sebelah sini tutup dengan papan, lepas kita buka tali apa semua, benang, lepas tu tutup dengan papan, baru kita kambus. Baik, yang biasa tengok tahulah ya, yang selalu tengok tahulah. Dan wajib dihadapkan mukanya ke kiblat. Maka jika ditanamkan dia membelakangkan kiblat atau menelentang atau disembamkan dia atas mukanya atau berpaling daripada kiblat, wajib digalikan dia. Nampak hukum? Nampak hukum dia? Dan dihadapkan dia ke kiblat selama tiada berubahnya, yakni selama belum lagi berbau. Bab tu yang nama yang lahat ni, kena ada orang yang alim seorang tengok.
Tapi biasa yang unik, kita punya khairat tu dia orang dah expert dah lah. Khusus. Dia kata kok mana pun mesti menghadap ke kiblat. Baring macam kita tidur kiblat. Kalau terbalik tak boleh, sembam tak boleh, kena gali balik. Selagi tak bau. Kalau bau tak boleh lah. Sebab tu kita kena sandar dengan papan. Letak pula batu sikit kan. Takut dia, biasalah bila mengiring ni kan, dia tak stay tetap, dia mudah ni balik. Tu yang kita letak batu sikit tu. Tanah kita kepalkan tu kita letak sikit supaya dia menghadap ke arah kiblat. Mana mulianya kita pada jenazah tadi, pada mayat tadi. Okey. Itu yang dikatakan kalau tak buat berikut tu, hukum ni wajib gali balik. Hukum wajib tu tuan-tuan. Jadi maknanya kena ni lah. Dan haram ditanamkan dua mayat pada satu kubur, sama ada laki-laki keduanya atau perempuan keduanya, atau laki-laki dan perempuan jika muhrimnya sekalipun, melainkan kerana hajat seperti sempit bumi dan banyak mayat. Maknanya tak boleh buh dua mayat satu dan lahat, tu senang faham. Kubur panjang tak apa, bukan yang mati ramai tu kan. Tapi semua letak berasingan, dia maksudnya tak boleh bertindan. Kecuali kalau sempit sangat, tanah tak ada apa semua, tu cerita lain lah. Jadi maknanya yang hukum tak boleh di sini, kita pergi letak dua-dua mayat satu ni lahat, contoh, tak boleh. Walaupun dia beradik, mana kena letak dekat-dekat lah. Korek kubur panjang macam sekolah kami yang Taufiqiyah pun nak payah terbakar dulu kan, yang 22 orang mati tu. Kita korek panjang, waktu tu saya tingkatan 2. Jadi letak gitu. Dia letak berdekatan. Sebab tu kes bakar dah tak nampak apa dah pun, dah hancur kan. Dah jadi rentung. Tsunami. Okey, kes tsunami ni dilihat dari sudut kemudaratan sebab terlalu ramai. Bila terlalu ramai, tentu aku nak gali satu-satu, jenuh kan. 100 orang jenuh tukang gali. Jadi pakai penuh gitu lah. Pakai tok gitu. Nak buat macam mana? Keadaan darurat gitu. Kan macam tengok gempa bumi semua kan, kita tengok kan. Dia pakai kes tarik gitu, nak buat guna. Kalau keadaan darurat, nak muliakan dia sangat tak boleh ya. Nasib lah. Okey. Cuma dalam asas ajarannya begini. Darurat lain cerita pula, ya. Baik. Dan lagi haram memindahkan mayat kepada tempat yang terlebih jauh daripada perkuburan tempat matinya, supaya bukan ditanamkan, ditemankan dia padanya ditanamkan tu padanya, melainkan mereka yang hampir dengan Mekah dan Madinah dan Baitul Maqdis, maka tiada haram pindahkan kepadanya. Yang ni fatwa kita dah keluar ya. Maknanya pemindahan kubur ni bila nak buat jalan apa semua tu, dekat ni di Malaysia fatwa dah hukumnya harus. Tapi di Saudi baru ni dia orang nak pindahkan korek satu jenazah tu, ulama yang meninggal tahun 40-an dulu. Duk elok lagi. Saya ada gambar dia. Muka, mata, lalah kerajaan Saudi tak jadi pindah. Remain situ. Dia nak pembesaran, nak buat besar lagi kita punya Mekah tu, masjid semua. Jadi dia orang terpaksa pindahkan kubur. Ada kubur lama lah ni, ulama-ulama lama. Memang ditanam sekitar situ pun. Jadi bila mereka korek nak ambil tulang semua nak ni, tengok-tengok satu jasad ni duk elok. Ulama tu mati tahun 40-an, 48 pun tak silap. Saya baca tu, gambar saya ada simpan dalam handphone. Jadi elok jasad, elok. Tak ada duk janggut putih elok. Saya tengok gambar tu kan, dapat tengok gambar. Nampak elok, kira macam baru meninggal. Jadi tak jadi ubah situ. Remain situ. Makna pembasaran tu, kawasan tu tak terlibat lah. Yang bagus Saudi kat sini je lah. Yang saya nampak bagus kat sini lah. Cuba tulang semua dia ni.
tak peduli. Yang ni nampak bagus sikit sini. Dia ihtiram mayat tu dia ada juga. Kalau tak jasad elok dia tak kacau. Bagusnya Salman ya. Situ je lah nampak bagusnya. Okey. Ya. Dan sunat ditalkinkan mayat jika sudah baligh. Ya. Sunat ditalkinkan mayat jika sudah baligh. Ini yang isu-isu ni kita akan bincang minggu depan sebab isu ni kan ada berkaitan dengan setengah-setengah fahaman yang tak nak talqin semua kan. Dalam kitab ni dia tulis sunat ditalkinkan jika sudah baligh. Kanak-kanak tak payahlah. Kalau kanak-kanak belum balik, kita pergi talqin, yang tu memang nampak pelik lah. Hukum sini, sunat kita talqinkan jika yang mati tadi sudah balik. Bila hukum sunat, nak buat, tak nak buat, sudah. Jangan berkelahi. Ada dalil yang lain juga, laqinu mautakum. Ada sebenarnya. Ada hadis Nabi kata suruh talqinkan, baca Yasin dan sebagainya kan. Jadi kita janganlah jadikan isu ini sebagai satu isu yang menjadi pecah belah masyarakat. Kan? Engkau tak setuju, sudahlah. Tak nak talqin, sudahlah. Sebab dia ada pandangan dia juga kan. Dia dah mati, tu dengan amalan dia. Sedangkan kita berpegang pada yang nak talqin ni pegang pada hadis Nabi yang idza mata ibnu adam in qata'amu illa min salas, 3 kan. Dan doa yang kita pegang wa waladin salihin yad'u lahu. Walaupun hadis tu disebut doa anak yang soleh, tapi doa orang soleh juga dikira boleh sampai pahala kepada mayat tadi. Sebab itu yang ahli talqin dan doa. Hanya mungkin talqin sahaja itu yang menjadi polemiknya, yang tahlil tak jadi masalah pun. Sebab kita buat untuk mayat tadi. Okay? Jadi kita akan lihat topik ni seterusnya pada minggu depan. Okay? Apa cerita dia tulis tu, kata sunat macam mana sekali. Dia ada huraian di situ lagi. Jadi kita akan lihat insya-Allah, mudah-mudahan. Baik yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak baik itu datang kelemahan yang ada pada dia sendiri. Aku astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hayatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.